Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Salam. kembali lagi dalam rancangan Apa-Apa Bincang Je bersama dengan saya Nurul Ashikin binti Muhammad. Saudara, alhamdulillah pada minggu ini kita bawakan dua orang tetamu yang sangat istimewa. Kita pakarlah dalam topik yang akan kita bincangkan sebentar saja lagi bersama dengan Ustazah Isfadiah binti Muhammad Dasuki dan juga rakannya Encik Muhammad Fairuz bin Abu, ataupun lebih mesra dengan Akhi Fairuz. InsyaAllah, apa khabar? Alhamdulillah. Terima Ustazah kasih. sihat, Akhi Fairuz Terima sihat. kasih Alhamdulillah. menjemput kami. Sama-sama kasih. Macam satu Sama. company je kan. Okey, topik ataupun perbincangan yang akan kita bincangkan pada hari ini sebenarnya memang serius. Ya. Perlu ditekankan kan sebenarnya tentang pendidikan seksual anak-anak. Istilah pendidikan sexuality ini dia datang daripada barat lah, sebab mereka yang mempelopori sex education itu sendiri. Dan memang kalau kita tengok di barat, memang antara fokus utama mereka sex education adalah untuk safe sex. Yes. Remaja mereka, mereka punya orang dewasa, dia orang tak berkahwin sekalipun, tapi kalau mereka tak bersedia untuk dapatkan anak, maka mereka akan use kondom ataupun apa sahaja cara untuk tak mengandung lah. Mengelakkan mengandung. Cuma bila mana kita nak membawa sex education di sebuah negara Malaysia, Islam majoriti, berbilang bangsa dan kaum, maka kita kena tekankan aspek terutama dari segi agama itu sendiri dan juga adat ketimuran. Baik, sebelum pergi jauh lagi, suka saya nak sebutkan apa maksud seks itu sendiri. Sebab bila sebut seks ni kadang-kadang orang rasa, oh my god, jangan sebut benda Tak ni. boleh lah. OMG, saya. Kan? Sebab dia istilah yang datang yang boleh orang, bila orang nampak seks ni, dia nampak satu benda yang panggil apa, lucah, ya. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggeris, seks ni bermaksud dua perkara lah. Satu, gender, jantina. Kalau dalam orang kan ada form male ataupun Seks, female, betul. ya. Jadi lelaki ataupun perempuan, jantina. Yang kedua, seks bermaksud intercourse, hubungan seksual itu sendiri. Jadi bila mana kita nampak rupa-rupanya seks ini adalah kedua perkara, jantina dan juga hubungan seksual, maka di situlah dia akan dicapahkan dengan topik-topik yang berkaitan dengan perbezaan lelaki dan perempuan, apa yang lelaki ada, apa yang perempuan ada, pembiakan, sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, ya, kelahiran. Ya, jadi dia adalah satu benda yang kalau bagi saya ia sangat Islamik. Ya, sebab kita kadang-kadang kita membaca wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Tapi bagaimana kita nak ceritakan tentang zina kalau kita tak cerita apa itu seks? Apa seks yang dibenarkan? Kenapa boleh zina tu berlaku? Kalau kita baca pula dalam surah Al-Mu'minun, antara ciri mukmin yang beruntung adalah mereka yang li furujihim hafizun, yang memelihara, menjaga kehormatan ataupun kemaluan. Bagaimana kita nak memelihara kemaluan kalau kita tak tahu tentang kemaluan? Jadi itu satu benda yang asas Menarik, yang ya? saya selalu Betul. sebutkan, bila mana kalau kita tak bersedia cerita benda ni, macam mana kita nak selesaikan tentang polemik masalah tu sendiri kan, pembuangan bayi. Sebab kita kena faham, anak-anak ni memang sentiasa ingin tahu tentang diri dia. Kenapa kalau anak lelaki, kenapa kemaluan boleh menegang kan? Kalau anak perempuan tengok mak, kenapa mak boleh keluar darah haid? Kenapa tak semayang? Ini semua adalah part-part yang sangat baik untuk parents utamanya mendidik anak-anak lah. Saya fikir yang saya boleh sebutkan untuk permulaan, pendidikan sexuality bukanlah untuk mengajar safe sex saja. Ia juga ada disebut dalam topik ini, tapi dia lebih kepada consequences, kesan kepada seks bebas, ya, pembuangan bayi, ya, penularan penyakit-penyakit kelamin, dan akhirnya budak akan faham, oh rupa-rupanya ada risiko yang perlu ditanggung. Itu yang kita akan perkenalkan, perkahwinan, hikmahnya kenapa, ya, dan sebagainya. Itu pengenalan lah. Tapi kalau macam dalam Islam sendiri, ada tak ajar Ustazah tentang sexual education ni sebenarnya? Sebab kita macam, kalau Islam tu kita memang dia merangkumi semua aspek kehidupan lah. Cuma kita macam fikir, oh ada Memang ada. Silibus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar tu silibus Nabi. Sebab bila kita baca Tarbiyatul Aulad, kemudian bila kita lihat juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan generasi muda. Nabi dia tidak membesarkan ikut suka hati dia. Jadi dia ada satu silibus, ya, yang telah dikaji. In fact, pakar sejarah Dr. Hisham Awadi, dia ada senaraikan sebenarnya ada 6 step yang dilakukan oleh Nabi. Dan ini bukan sesuatu yang sia-sia, sesuatu sudah tentu kita tahu apa yang datang daripada Nabi ini mesti datang daripada wahyu Allah juga. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak datang daripada Nabi itu daripada hawa nafsu dia, melainkan semuanya itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So step yang pertama, kalau kita nak anak-anak ni, kita kena pandai tarik hati dia.
kemudian berpindah kepada akidah, kemudian berpindah kepada ibadah. Settle akidah dia, settle ibadah dia. Tadi nombor 1 kita tarik perhatian dia kan. Kemudian akidah dia settle, ibadah dia settle, masuk bab akhlak. Lepas masuk bab akhlak, dia masuk apa pula? Pendidikan seksual. Dan kemudian barulah apa dia? Dia punya adab terhadap masyarakat ataupun adab bersosial. Jadi dia satu persatu tu, dan bila saya tengok tingkatan itu, saya kata Masya Allah, rupa-rupanya baru kita faham bahawa Islam ini dia mendidik anak-anak itu supaya mempersiapkan anak-anak ini berhadapan dengan masyarakat. Maka untuk dia bersedia berhadapan dengan masyarakat, dia perlu tahu adab bermasyarakat, dia kena settle pendidikan seks. Okey, untuk settle pendidikan seks itu, dia kena tahu akhlak dia pula. Akhlak peribadi dia. Sebelum akhlak dia tahu, dia kena settle ibadah dulu. Okey, sebelum ibadah dia kena akhlak dulu. Semuanya berkait. Berkait rapat. Dan sebelum akidah, mak dan ayah ataupun pendidik ataupun pengasuh ini kena pandai tackle anak-anak tu terlebih dulu. Rapport kena pandai jaga. Sebab daripada rapport, daripada hubungan itu akan timbul trust. So macam mana kita nak mengajar pendidikan seks, nak lepaskan dia dalam masyarakat, ibarat macam kalau masyarakat ni ibarat ombak lah di laut kan. Jadi kalau tidak ada pelampungnya, jadi sebab tu kita kena ada rapport dulu. Dia kita nak bagi pelampung, dia tengok kita trust ke tak. Tengok pelampung tali putus kan. Jadi memang dia akan float je sampai towards the end lah kan. Jadi dia kena ada trust tersebut. Ibu bapa perlu bina trust, guru-guru perlu bina trust, dan trust ini juga orang kata trust ni TRUST lah, maksudnya dia punya kepercayaan dia, belief dia pada kita, dia rasa selesa dengan kita kan. Dan selesa, trust adalah apa orang kata tu backbone ataupun tulang belakang akidah, keimanan juga. Jadi itu yang Masya Allah sangat indah. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya sering tertanya-tanya ya, kenapa Saidina Umar dia menulis surat kepada Gabna di Basrah pada waktu itu. Dan kita tahu di Kufah ataupun Basrah ini adalah tempat metropolitan, kota yang banyak didatangi oleh orang-orang daripada luar, perniagaan dan sebagainya. Sebab Saidina Umar dia menyatakan kepada Gabna tu, alimu nisa'akum bisuratin nur. Maksudnya ajarlah anak-anak perempuan kamu dengan surah Nur. Jadi surah Nur ini kompilasi dia lebih kepada akhlak, rasa malu, maruah, jaga pergaulan, kemudian identiti diri, dan juga peraturan dalam rumah. Full package lah dekat dalam surah. Betul, package tu. Sebab perempuan ini, kalau kita nak negara baik, dia kena tengok masyarakat baik. Masyarakat yang baik datang daripada keluarga yang baik. Keluarga yang baik datang daripada perempuan yang baik. Tengok tu, dia ada rantaian. Hari ni banyak rantai semua, Masya Allah kan. Jadi nak perempuan yang baik, wanita yang baik, didik dia dengan surah Nur. Jadi kalau nak tahu surah Nur, kita akan sambung selepas ini. Ya, betul. Menarik tu. Saya suka Ustazah. Intro. Dia menyenangkan kerja saya lah sebenarnya. Alright. Kita memang betul-betul nak break sebenarnya. InsyaAllah sekejap lagi kita akan sambung kembali dalam rancangan Apa Pun Bincang je di Salam FM. Okey, baik. Kita masih lagi membincangkan tentang pendidikan seksual bersama dengan tetamu kita Ustazah Isfadia dan juga Akhil Fairuz. Di awal perbincangan kita tadi, kita dah berceritalah secara asas dan dasarnya tentang topik yang diperbincangkan pada hari ini. Tetapi sebenarnya perlukah pendidikan seks ini kata kita sentuh ataupun kita wartakan lah kan untuk anak-anak kita, terutamanya kepada anak-anak remaja lah. Sebab kalau ikutkan sebelum ni ada perbincangan dalam bagi pihak kerajaan untuk dimasukkan dalam sukatan pelajaran kan. Kenapa perlukah? Saya jawablah Ustazah ya. Ya, silakan. Okey, satu benda yang kena faham adalah bila mana kita nampak masalah, kita nampak pembangan bayi, kita nampak isu HIV yang semakin meningkat di kalangan
homoseksual. Kita juga nampak isu panggil gadis yang lahir anak luar nikah. Yang kalau ikut kita tengok dapatan daripada JPN sendiri, daripada 2005 sampai 2015 seramai lebih kurang dalam 530,000 tak silap saya jumlah perempuan yang melahirkan anak luar nikah. Kalau daripada tahun 2012 sampai 2015 gadis bawah umur 18 tahun yang melahirkan anak luar nikah lebih kurang dalam 16,000 orang. Jadi ini satu benda yang besar. Jadi bila mana kita nampak masalah, maka cadangan akan timbul. Cadangannya biasanya sex education. Bila cadangkan tentang sex education, dia akan menjadi perbalahan. Kenapa kita nak ajar safe sex kan? Kenapa kita nak budak ni adakah nak menggalakkan lagi zina? Jadi polemik tu tak selesai. Jadi kita laksanakan apa sebenarnya yang dah ada di sekolah. Ini saya nak beritahu ni. Kadang-kadang parents memang tak sedar benda ni. Di sekolah sebenarnya kita memang tidak ada, kita lah sebab saya selalu pergi sekolah walaupun saya bukan guru di sekolah mereka sudah ada silibus ataupun subtopik berkaitan dengan sex education tu sendiri. Dalam pendidikan kesihatan daripada darjah 1 sampai darjah 5, anak-anak kita dah diajar tentang asas tentang sex education, belajar tentang nama kemaluan mereka, apa sentuhan selamat, sentuhan yang tak dibenarkan, apa private part, juga mereka diajar tentang bagaimana mereka nak respon bila mana ada individu cuba menyentuh private part mereka. Ini dalam pendidikan kesihatan. Yang kemudian dia juga disentuh dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam apatah lagi tentang wuduk, kenapa wuduk boleh batal, tentang mandi wajib. Mandi wajib keluar air mani, bersetubuh kan. Jadi di situ dia ada beberapa topik yang dalam silibus yang menjurus ke arah pendidikan seksualiti. Dalam sains apatah lagi, persenyawaan, pembiakan. Jadi kat sini yang kita perlu perkasakan adalah bagaimana guru nak menyampaikan kepada pelajar supaya tidak timbul isu. Kaedah. Yes, kaedah. Kaedah dan metod dia. Saya kadang-kadang bila saya pergi ke sekolah, saya sampaikan topik ni, kadang-kadang ada isu juga bila mana bukan sekadar ibu bapa yang tak faham, tapi ada juga kadang-kadang maaf cakap ada guru yang rasa benda ni tak patut diceritakan. Sedangkan zaman dah berubah. Satu hal lah, kalau sekiranya guru ataupun ibu bapa tak cerita dulu, anak-anak akan belajar pada orang lain, kawan-kawan dia ataupun tetap juga akan dapatkan maklumat tu kan. Dia akan cari daripada gadget. Jadi yang kita patut buat adalah sekarang adalah memperkasakan cara penyampaian supaya kita tak nampak benda ni nak ajar benda yang tak elok. Tapi satu keperluan untuk memastikan anak-anak kita ni diberi pendedahan daripada awal dan mendapat maklumat yang sama. Jadi dia tak cukup sampai ke sekolah saja, balik rumah anak akan tanya pada parents. Itu kita cerita pula apa yang anak akan tanya, apa yang parents perlu jawab. Tapi kalau macam Ustazah, contoh Ustaz kata tadi tentang kaedah dan cara. Jadi macam mana sebenarnya untuk kita berbicara lah kan. Okey, kalau macam cikgu pula, apa persediaan yang perlu dia ada kepada topik berkenaan, dan juga ibu bapa pula, apakah persediaan dan juga cara kaedahnya, macam mana dia nak bercerita tentang kepada anak-anak ni lah kan? Fokus yang pertama adalah supaya kaedah-kaedah yang macam-macam mana pun, tapi target dia adalah supaya anak ini dia menghormati dan dia hormat benda tersebut, dan dia tahu apakah tindakan dan peranan dia. Betul. Jadi itu perkara yang paling penting lah. Apa-apa juga kaedah. Sebab sekarang kita kena fikir kaedah apa yang diajar pada anak tu. Kadang-kadang anak ni terkekek-kekek ketawa benda tu kan. Jadi dia dah tak hormat dah. Saya secara peribadilah, sebab anak-anak saya pun memang belajar juga benda tu kan. Jadi bila dia belajar tu, satu masa tu memang saya tengok apa yang dia belajar. Dia bincang dengan abang dia. Bila bincang dengan abang dia beza cuma setahun saja. Bila bincang tu, disebutlah alat-alat kemaluan sebagainya kan. Kemudian boleh dia gelak kekek-kekek sesama dia. Jadi saya pun masuk, saya mencelah. Sebab kita nampak dah apa yang dia buka, page mana yang dia buka kan. Itu yang penting tu pemantauan daripada ibu bapa dan juga guru-guru. So saya duduk sekali dengan dia dan saya pun bagi tahu, you all belajar macam ni, you all patut bersyukur. So kalau you all pandang benda ni remeh, you all pandang benda ini macam tak hormat, tak respect, bermaksud awak tidak respect Umi sebagai ibu awak. Saya yang melahirkan awak. Awak keluar daripada tempat ini. So saya terangkan tu, tersenyap dia. Jadi kita nak pancing dan umpan rasa hormat dia dan rasa bersyukur dia pada Allah. Itu yang perlu ada.
dan hormat, bertanggungjawab dan bersyukur. 3 benda inilah yang sangat penting. Tadi saya sebut 2 kan, tapi tambah satu lagi syukur. Maksudnya kalau Allah tak bagi benda tu, so dia tak akan dapat keturunan dan macam mana nak dapat anak yang soleh dan sebagainya lah. Ya. Kelangsungan tanggungjawab sebagai khalifah itu tidak ada. So kaedah yang sesuai dia tergantung kepada mana-mana individu. Kan kalau macam keluarga saya buat cara macam tu, tapi tak mungkin tidak sesuai dengan keluarga lain. Tapi kita ada objektif. KPI dia 3 benda. Iaitulah syukur, hormat, tahu peranan dia. Ya. Sebab saya ada tengok dekat Facebook kan, apa ni, kartun, dia punya karikatur tu, mak dia tengah pakaikan baju sekolah anak dia, dia kata pergi sekolah elok-elok, jangan rogoh anak orang. Okey. Sebab dia kata message tu kena jelas. Ya. Jadi sampai tahap macam tu ke kita kena pesan dekat anak-anak kita saja. Lagi virus. Satu benda, saya pun perasan iklan tu. Sebenarnya iklan tu orang nampak macam zaman dulu punya. Yes. Tapi itu Padahal dia buat inisiatif baru kan? satu syarikat penerbitan buku tahun 2017, tak silap poster tu. Jadi dia nak tunjuk pesan kat anak jangan sekadar belajar dia rajin, tapi pesan pada anak lelaki jangan rogoh anak orang. Itu saya kata, oh ni memang Okey. direct betul ni. Baik. Satu benda yang saya suka dengan Ustaz sebut tadi adalah 3 perkara tadi. Cuma yang cara yang paling senang nak menyampaikan pada anak adalah terus terang. Yang itu kita masuk nanti dalam surah Nur. Terus terang. Yang menyebabkan benda ni tak selesai bila mana parents dia cuba, ni saya cerita di rumah lah. Sebab anak balik dia akan cuba bertanya apa yang dia dengar di sekolah. Betul. Ya, kalau di sekolah dia dengar tentang keluar air mani, dia dengar tentang jima, persetubuhan, Persetubuhan, kawan yes. pula sebut tentang term-term yang macam onani, ya. Jadi dia tertanya apa benda ni. Jadi parents dia patut bersyukur bila mana anak balik rumah dia rujuk pada parents. Dia ibaratnya seperti Allah memberikan ruang untuk parents menjawab benda itu. Ya, cuma yang biasa berlaku parents mengelak daripada menjawab. Yang kedua, anak kena marah. Yang ketiga, engkau ni kecil lagi, jangan tahu lagi benda ni. Cuba selepas ini, bila mana anak bertanya tentang soalan yang berkaitan dengan sexuality, kita cuba jawab sekadarnya. Maksudnya, kita kena faham, kita sebagai seorang dewasa, bila sebut tentang seks, dalam fikiran kita nampak macam-macam benda. Tapi bagi anak, dia nak tahu benda simple je. Jangan terus jawab, tapi tanya dulu. Kita tanya, apa dengar kat mana? Kan? Jadi disebut, ada kawan sebut kat sekolah, apa yang kawan cerita? Bila dia tahu, bila ibu bapa tahu apa yang anak dia dengar, jadi menjadi tanggungjawab parents untuk membetulkan apa yang disebutkan oleh kawan-kawannya. Jadi selepas tu parents kena pesan. Lepas ni kalau ada kawan cerita tentang perkara-perkara seperti ni, sebut perkataan rogol ke, perkataan toceng, ini istilah budak-budak hari ni lah, yang merujuk pada masturbation kan. Jadi biarlah parents yang menyampaikan dulu, supaya bila anak dengar sesuatu benda yang tak elok dalam internet, di sekolah, dia akan terus ingat apa yang mak ayah dia kata. Ni salah ni, mak ayah aku tak cerita macam ni. Jadi bukan sekadar peranan pada guru di sekolah, tapi mak ayah. Cuma kata kunci terus terang dan kena mula pada awal. Setuju? Kalau tak mula pada awal, kita akan awkward. Macam mana kita nak cerita anak dah 6 tahun tiba-tiba tanya benda ni? Sebab itu kita kena mula pada awal. Apakah perkara pertama kita kena buat? Kita cerita nanti. Betul, kita pun ngam-ngam, kita nak break lagi sekali Ustazah. Okey, insya-Allah kita sambung lagi sebentar saja lagi. Okey, masih lagi bersama dengan Syikin, dengan tetamu kita pada hari ini Ustazah Isfadiah dan juga Akhil Fairuz. Kita membincangkan topik yang hangat, yang penting, itu tentang pendidikan seksual anak-anak. Kita dah banyak bincang sebenarnya, termasuklah penglibatan ibu bapa dan juga guru-guru. Tapi sebenarnya dalam setiap perkara pasti ada had-had tersendiri, kan Ustazah Akhil? Jadi apakah hadnya seorang guru dan juga ibu bapa dalam pendidikan seksual ini, ataupun memang kita kena open 100%? Okey. Tapi sebelum tu saya suka untuk petik balik apa yang Akhil Fairuz sebut berterus terang tu kan. Dalam surah An-Nur yang saya sebut tadi tu, permulaannya ayat pertama, ayat yang ke-19 lah. Yang ini berkaitan dengan package bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita tentang pendidikan seksual. Begitu juga dengan maruah diri dan sebagainya. Ayat yang ke-19 dia bermula dengan larangan penyebaran berita palsu.
Jadi kita yang kita faham ni macam fitnah kan. Kita faham itu orang cuba memburukkan seseorang kan. Tapi dia tak sedar bahawa larangan penyebaran berita palsu ini termasuk juga menggunakan kata-kata yang tidak jelas, yang anak-anak samar, yang anak-anak tidak tahu. Kan sebab sedangkan dalam Al-Quran kalau kemaluan tu dia sebut terang-terang kan. Perkataan zakar, farash dan sebagainya. Kita yang malu Allah. Betul tak? Sebab kita rasa macam sopan lah sangat, tapi sampai kita letak lain makna. Objek yang ni. Benda-benda tak biasa daripada mak Ya. kita lagi kan. Betul kan. So dia panggil minta maaf sebut karipap ke kan. So bila dia tengok karipap tu dia jadi confused. Betul. Kan. Jadi yang itu yang sepatutnya kita perlu sedarlah. Okey, bila kita menyebut tentang had, bagi saya secara peribadi, kita kena tengok tahap umur anak-anak. Ya. Sebab tidak semua umur anak-anak itu boleh, sebab stage pendidikan seksual juga dia mempunyai tahap-tahap dia kan. Okey. Dan tahap anak-anak, contohlah saya ambil anak saya, ini satu apa kata peristiwa terjadi. Anak saya baru umur 11 tahun. So dia dah ada Discord. Maklum dah ada online class semua. Dia ada Discord. Discord dia tu macam WhatsApp tapi dia dekat dalam talian lain. Jadi dia hanya ada dalam 20 orang kawan-kawan dia, ada lelaki ada perempuan. Jadi satu masa dia datang, dia jumpa dengan kakak dia. Kakak, apa dia maksud virgin? Jadi kakak dia pun sebut, awak dapat perkataan tu daripada mana? Jadi dia pun terus terang. Nampak bila dia trust, dia akan terus terang. Dia akan bagi tahu dia dapat sumber dia daripada mana. Rupanya sumber dia daripada kawan dia. Dan dia tunjuk. So kawan dia cakap apa? Thank you for taking her virgin. Okey. So kita pun dengar, ya Allah, apa benda ni kan? Apa benda ni? Jadi kakak dia pun macam nampak, ini macam bendera merah dia kata. Lepas tu dia pun bagi tahu saya. So ini adalah impak bila dia trust kita. So kemudian bila saya tengok, saya kata saya kena tengok balik apa benda yang datang virgin ni kan dibincangkan ni. So saya minta saya tengok mesej dia. Oh rupa-rupanya dia macam nak kenakan kawan dia lah, itulah inilah. So now saya tahu apa sebenarnya yang saya perlu bagi tahu pada anak saya. Saya bukan sahaja setakat kena tahu, bagi tahu virgin sedikit itu apa, tapi yang lebih saya fokuskan adalah bagaimana dia berhadapan dengan kawan-kawan dia yang mempermainkan isu itu. Ya, So betul. itu yang lebih utama. Jadi kita memang had ikut umur. Yang kedua, kita kena analisa satu isu tu. Jadi kalau anak itu bawa balik perkataan-perkataan lucah dan sebagainya kan, jangan terus tampar dia. Jadi kita kena dengar dulu dia dapat daripada mana. Dan sebenarnya bukan masalah virgin itu yang saya selesaikan. Saya kena selesaikan bagaimana dia nak berhadapan dengan kawan-kawan yang mengeluarkan perkataan-perkataan seperti ini. Dan kalau dia tidak pasti apa yang dia perlu buat. So kita kena berada di tempat anak, apakah tindakan ataupun peranan yang sepatutnya dia lakukan. Tapi Betul tu. apa yang patut dilakukan oleh dia sebenarnya? Contoh macam, sebab takkanlah kita macam, okey, Assalamualaikum, saya ibu. tak, jangan. Kan tak boleh kau Okey, yang pertama saya kata kalau misal kata awak tak faham, awak sangat bagus, saya puji tindakan dia sebab awak tanya kakak awak. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan kalau awak rasa benda itu tidak proper, tidak patut, falyakul khairan au disambung, lias mut. Jadi dia tahu cakap benda yang baik ataupun saya kena diam. Jadi dia dah ada dia punya guide dia. Bila dia berhadapan dengan kawan-kawan yang cakap benda-benda macam ni, dia akan teringat, oh Umi ada sebut dulu kalau nak cakap yang baik ataupun diam. So benda-benda ini adalah benda yang private, saya kata, yang sangat-sangat bernilai di sisi Allah. So you jangan jadi pengkhianat untuk nak sebar-sebarkan tanpa sebab. Di situ nanti dia akan pegang dia jadi orang yang amanah lah, dengan even perkataan-perkataan ataupun bahasa-bahasa istilah-istilah yang sedia ada. Jadi maksudnya macam bila nak kita sebut benda-benda yang macam tak pernah kita dengar dan tak pernah kita sebut di rumah, soalan pertama, awak belajar daripada mana? Macam tu Dapat dari mana ni? Jangan sebut dia belajar. Nanti dia belajar tu nanti dia ingat ada guru lah, nanti ada kesalahan, nanti dia akan dihakimi. Sangat tepat. Okay. Apa ni, parents ni memang kena masuk kelas dululah. Kena buat seminar besar. Betul. Sebab kadang-kadang kita memang tak ada, orang kata, pendidikan secara apa orang panggil langsung kan, sebagai ibu bapa. Tapi itulah Cikin, alhamdulillah saya dengan Akhi Fairuz, beberapa teman yang lain, kami sedang bercadang untuk gubal satu modul khas istimewa untuk para ibu bapa yang kita sayangi, yang kita tahu dia sangat memerlukan ilmu ini. Jadi insya-Allah kita akan bagikan ikut tahap umur, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, 7 tahun keempat, tentang pendidikan seksualiti dalam Islam, approach dan sebagainya. So insya-Allah kita ongoing.
tolong doakan saja. InsyaAllah semoga dipermudahkan lah kan. Itu salah Ya. satu orang kata inisiatif lah untuk kita bendung Ya. benda-benda macam ni. Tapi okey, soalan terakhir lah saya kira untuk Ya. topik pendidikan seksual ni kan. Kita duk bincang, kata kena sebut benda-benda macam ni, kena didik anak-anak, ibu bapa, cikgu-cikgu dan sebagainya. Sebenarnya adakah terbukti bahawa dengan pendidikan seksual ini mampu untuk kita bendung masalah-masalah Ya. gejala sosial seperti inilah. Baik, kalau kita ambil kira silibus yang diperkenalkan terutama di barat lah, mereka berjaya pada satu part tapi di part yang lain tidak. Disebabkan mereka tidak meletakkan nilai spiritual di situ. Sebagai contoh, bila mana mereka nak memastikan tidak berlakunya pembuangan bayi, maka mereka menyarankan untuk seks use kondom. Maka di situ ada penyelesaian. Tapi dalam Islam, dia hanya mampu selesaikan satu perkara, tapi dia menggalakkan seks bebas. Ya, itu dia tak mampu selesaikan. Akhirnya bila mana mereka tak letakkan aspek moral, itu yang mereka perjuangkan untuk hubungan sejenis, dia boleh bersama walaupun tak berkahwin. Yes. Ya, cuma di pihak kita di Malaysia, benda ni kita tidak dapat lagi melihat hasilnya bila mana yang saya sebutkan tadi, stigma dan polemik yang tak selesai. Cuma saya nak beritahu adalah kenapa dia mampu untuk menyelamatkan lebih ramai lagi remaja supaya tak terlibat dengan kes ni? Sebab saya selalu berhadapan, kadang-kadang cikgu cerita, ya, pergi program di sekolah, ada budak perempuan melahirkan anak di rumah, ya, bila dia lahirkan anak, keluar baby, maka dia terkejut. Dia kata, apa benda ni? Kita boleh imagine tak bila mana ada remaja yang ketika dia mengandung, dia tak tahu dia mengandung. Tak sedar dia mengandung. Dia tak sedar dia mengandung. Okey. Sebab dia ada perbezaan antara perkembangan otak dia dengan perkembangan biologi dia. Ya. Kat situ ibu bapa perlu tahu perkembangan otak dia lebih lambat daripada perkembangan biologi dia. Ya. So dia kena ada panduan dan juga pimpinan dari ibu. Dan satu benda yang saya nampak, satu benda yang besar kat sini adalah ada anak-anak kita, terutama yang perempuan, mereka ni sebenarnya kurang faham lubang yang ada pada bahagian di celah tengah-tengah lah. Sebab mereka menganggap, ini yang saya biasa jumpa di sekolah, perempuan hanya ada 2 lubang di bahagian tengah tu, dubur untuk membuang air besar, dan faraj, vagina, tempat kencing bagi mereka. Mereka anggap vagina tempat kencing sebab dia merasakan genital ataupun kemaluan dia adalah sama seperti lelaki. Lelaki kalau zakarnya kencing, perempuan vagina pun kencing. Sebenarnya tidak. Perempuan dia ada urethra, lubang kencing yang terasing dengan faraj. Jadi bila mana ada berlaku hubungan seksual, dia dirogol ke ataupun dia jadi mangsa grooming sampai dia berlaku hubungan seksual, ya, dengan orang dikenali ataupun tidak, maka dia tak menjangkakan yang dia boleh hamil. Apatah lagi yang kita selalu dengar, baby mengandung dalam perut. Sebenarnya bukan dalam perut, dalam rahim. Dalam rahim, ya. Vagina tu tempat laluan sperma untuk bersenyawa dengan ovum. Jadi sebab tu bila saya tanya pelajar di sekolah, mereka tak tahu ada lubang kencing. Satu. Yang kedua, budak sekolah rendah, sekolah menengah pun ada, menganggap mak dia lahirkan keluar daripada buntut. Atau pusat. Pusat. Jadi ini kekeliruan yang berpunca daripada kita menidakkan penting dia benda ni, sehingga kan akhirnya Tidak berterus terang kita lah tidak berterus terang. asalnya. Ya. Jadi tugas Saya utama setuju. tu ialah ibu bapa dan juga pihak sekolah tu sendiri. Sebab saya dulu menjaga anak-anak remaja. Anak-anak remaja pun tak tahu benda tu. 4 bulan dah tak period. Dia tak datang ke kelas. Sebulan absent daripada kelas. Saya cari. Kemudian rupanya dia tinggal satu rumah, satu bilik. Sewa sebilik dengan dia punya buaya friend. Buaya friend. Buaya Lepas friend tu dia. bila kita tanya, okey kenapa tak datang? Sebab sakit perut. So sakit perut. Alright. Kita pergi jumpa doktor, saya kata, awak berani tak buat urine pregnancy test? Berani, dia kata, I respect that part. Okay, respect that part tu part mana tak tahu. Okay, so bila kita check mengandung sudah 4 bulan, dia pun terkejut macam mana dia boleh mengandung. Yes. Itu satu, Pak Syikin. Ada satu lagi kes saya banyak jumpa kes-kes macam ni kan, pendam perasaan je lah kan. Dia test dia punya tu sendiri, urine dia sendiri, dia Okay. test dengan pregnancy punya test. Lepas tu dia nampak ada 2 line. 2 line maksudnya positif lah mengandung. Dia kata tak, 1 line itu mengandung, 2 line itu tak salah mengandung. faham. Bergaduh pula dengan kita kan. Dah bawa jumpa doktor, jadi doktor terangkan, barulah mengaku. Barulah maksudnya, oh ya ke, tapi saya rasa taklah, dia macam nak menidakkan jugalah, betul, dan tak percaya dia termengandung. Oh, jadi maksudnya mereka ni tidak mengetahui bahawa dengan melakukan seks dengan Ya. melakukan seks
boleh mengakibatkan Betul. Sebab rujukan yang ada adalah drama, filem yang mereka tengok kahwin, pegang-pegang tangan, jalan-jalan, tiba-tiba 9 bulan kemudian mengandung. Jadi beranggapan berkahwin saja akan mengandung dengan cara pegang tangan. Tapi dia tak tahu melalui hubungan seksual. Okey. Jadi itu satu benda yang sepatutnya Agak kita kritikal selesaikan. sebenarnya. Ya. Sangat kritikal dalam masyarakat kita sampai kita Ya. tahu. Dia senang cerita macam ni lah. Kita lalu satu jalan yang penuh lopak, yang penuh bahaya, tak ada signboard bagi tahu. Agak-agak kita masuk tak dalam lopak Masuk, tu. kemungkinan Sudah besarnya tentu. masuk. Sudah tentu. Yes. Yes. Tapi kalau ada signboard yang bagi tahu kita awal-awal, inilah dia pendidikan seksnya, pendidikan seksualitinya, maka insya-Allah kita akan terjaga, tak akan masuk lopak tu, kita tak akan masuk gaung tu kerana signboard dah ada. Alright. Terima kasih. Ada nafas. Sebab topik ni memang sangat berat sebenarnya untuk dibincangkan, tapi kita kena bincangkan juga untuk kita mengambil. Tapi orang dah akhir kata- Fairuz dia tak berat. Dia dah tak biasa berat. dah. Dia relax je. Kan kita yang tak Tapi, biasa tu bila yang saya jadi dengar berat tu saya macam sebenarnya. okay, hela nafas lah, sebab kita pada anak remaja juga kan. Ya. Kita nak bincang dengan dua orang ni memang kena ada ilmu lah juga sebenarnya, tak boleh Betul. main semerono saja. Oh, sangat tepat Kan Syekh. sangat. Okey, insya-Allah kita akan tutup perbincangan kita tentang pendidikan seksual pada hari ini bersama dengan Ustazah Isfadiah dan juga Akhil Fairuz, dan kita akan sambung lagi pada minggu hadapan tentang isu yang sangat berat juga. Memang menjadi warna-warni kehidupan kita lah sebenarnya. Warna-warni ke? Okey. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan dalam rancangan Apa-Apa Bincang Je pada minggu hadapan. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.